Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum semua. Pertama sekali saya nak mengalu-alukan kedatangan Dr. Siti Hajar dan juga ingin berterima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada petang ini. Kami merupakan student Bachelor Islamic Business Management semester 5. Jadi tanpa membuang masa kami ingin memulakan temu bual ini. Boleh doktor? Boleh. Okey. Saya pergi ke soalan pertama. Pada pandangan doktor, adakah boleh golongan gay dan lesbian kembali kepada fitrah sekiranya mereka dibantu oleh keluarga dan masyarakat? Maksudnya kembali kepada fitrah Okay, kalau ikutkan berdasarkan pengalaman saya lah, kalau berkaitan dengan LGBT ni, dia berkaitan dengan naluri tau, naluri seseorang. Sebab nak cakapnya, saya pernah handle case tahun lepas kot. Okay, ada seorang individu, dia macam ni lah, dia ada kategori A, kategori B. Okay, kategori A ni, dia betul-betul orang kata gay tegar. Gay tegar ni, dia kata sebab masa dia kecil, dia pernah kena dera seksual, lepas tu pernah diliwat. Okay, dan bila dia besar, orang kata masa dia kecil tu, dia telah dididik dengan cara yang orang kata seksual yang salah satu seksual yang berbeza lah. Sepatutnya dia memikirkan bila dia besar, dia akan maksudnya naluri seksual dia kepada lelaki, bukannya kepada perempuan. Okay? Dan so bila kategori A ni, dia seorang yang orang kata bila dia dah masuk universiti, orang kata pengaruh persekitaran tu lagi kuat tau. Orang kata lagi kukuhkan. So jadinya dia pernah cakap dengan saya, dia nak avoid benda ini. Tapi macam mana cakap dia nak avoid benda ni, tapi benda tu makin lama makin dekat dalam diri dia. Okay, so dia cuba nak tapi lama-lama bila dia masuk dekat universiti ni pula dekat kawasan elit lah, kawasan yang bandar kan, area KL kan. Jadinya bila dia dah terdedah daripada kecil, dia dah besar, dia orang kata dia ada abang angkat kan, dia ada abang angkat, lepas dari segi ada abang angkat, lepas tu orang kata pada masa yang sama dia mula orang kata asalnya suka-suka, tapi bila dah cinta macam-macam lah. Dan lagi satu dari segi yang kategori A ni pula, bila editor sex dia terlalu orang kata dengan siapa-siapa pun dia boleh buat tau yang kategori A ni. Okay, so saya pernah monitor dia dalam 2 years lah. Okay, kategori A ni. Tapi dia kata tapi masa zaman dulu lah dia paling dahsyat lah. Dia kata kadang-kadang bila balik kat bus stand, dia jumpa lelaki mana-mana pun, lelaki tu buat balik, dia buatlah kategori seksual dia. Okay, so nak cakapnya bila saya trace dia, saya monitor dia dari segi background family background family memang dia jenis tak rapat dengan family. Okay, itu pertamanya. Lepas tu yang second, dia tak meluahkan dengan siapa-siapa tau. Dan dia tidak meluahkan siapa-siapa. Saya pernah cakap dengan dia, okay, kalau you berubah, you kena banyak orang kata banyak meluahkan lah, orang kata refer kepada secretary ataupun kaunselor, sebab dia dalam keadaan depression tau. Sebab saya kaunselor, tapi saya tak maksudnya saya tak ada knowledge pasal orang kata alat bantuan psikologi. Okay, so dia macam dia rasa walaupun dia jumpa, dia macam mana dia dalam diri dia, pada dia tak ada masalah tau, dia tak ada isu. Pada dia naluri tu sukar untuk diubah. Okay, tu A walaupun dia kata pada tu tak ada masalah pun untuk dia. Okay, tu kategori A. Okay, jelas tak? Jelas doktor. Okay, untuk kategori B ni pula, dia berbeza tau. Kategori B ni pula, saya kenal dia, okay, dia kawan saya lah. Okay, nak cakapnya saya monitor dia daripada awal dia sebelum kahwin, sebelum dia masuk universiti, sampai sekarang dia dah kahwin, anak 1. Okay, yang kategori B ni pula, dia bukan gay yang tegar. Gay yang tegar ni maksudnya dia tidak terlalu into pada seksual. Okay, maksud dia mau kepada emosi, dia suka, dia tarikan dia kepada lelaki yang maskulin. Okay, lelaki maskulin, sebab yang kategori B ni dia kategori lelaki yang feminin. Okay, kategori A tadi dia kategori lelaki maskulin. Orang kata maskulin ni orang kata daripada luar dah tak nampak pun dia gay. Tapi kalau kategori B ni dia jenis feminin lah, orang kata jenis lembut. So macam perwatakan dia orang kata lebih lembut lah daripada perempuan, tapi dia bukanlah lembut-lembut yang macam lembut-lembut yang kita jelas yang tahu sekarang ni kan.
Dan kategori B ni, dia orang kata dia kategori B ni dia memang cakap dengan saya dia nak berubah. Dia kata dia tapi seksa lah jiwa raga dia tak boleh tengok lelaki. Kalau dia tengok lelaki dia rasa macam geram, lepas tu dia rasa macam so tapi cara dia ni untuk dia avoid perasaan dia seksual atau emosi, dia banyak ni lah. Dia banyak pergi masjid, itu cara dia. Tapi orang kata dalam masa zaman universiti ni dia boleh kawal tau nafsu. Tapi bila masuk zaman kerja, dia dah terdedah dengan orang kata banyak pergi gym. Bila kerja kita ada duit kan. Okay, bila ada duit ni macam-macam boleh buat. Dia orang kata suntik botok bagi nak cantikkan muka. Lepas tu pergi gym pula ramai kenalan lelaki, badan-badan sadar kan. Tapi nak cakapnya kita lebih ni, dia ada niat untuk berubah kata lebih dia ada niat dia berubah sebab dia selalu refer kepada kaunselor. Dia pernah cakap dengan saya. Dia refer kepada kaunselor, lepas tu dia jumpa dengan saya, dia dapatkan khidmat nasihat saya. So jadinya dalam fasa umur dia 30 tahun, setahun yang lepas, dia ada niat untuk kahwin sebab dia 2 tahun kot mak dia suruh kahwin. Lepas tu dia banyaklah dapatkan nasihat saya macam mana adakah wajar aku kahwin? Okey, lepas tu dia cakap kenapa kau takut nak kahwin? Yang pertama dia takut dia tak ada nafsu kepada perempuan. Yang keduanya dia takut dia punya alat kelamin itu tidak naik. Okey, itu antara kerisauan dia lah. Biasalah lelaki kan. Okey, lepas tu tapi akhirnya dia telah buat keputusan after solat istikharah dia dapat khidmat nasihat saya dan juga kaunselor-kaunselor lain. Maksudnya untuk meneguhkan dia punya pendirian untuk kahwin. Akhirnya dia telah berkahwin. Okay, lepas sebulan dia berkahwin, dia jumpa dengan saya. Betul lah. Orang kata bila dah kahwin ni, nikmat dia berbeza. Dan sekarang ni dia ada anak. Tetapi bila ada anak, sekarang ni dia orang kata dia dah berubah. Tapi dia tidak berubah 100%. Dia dah 20% ni dia, kalau pergi nanti dia still lagi tidak boleh menunjukkan pandangan dia dekat lelaki. Okay, itu antara je lah nak cakapnya. Dia boleh berubah ke tidak, sebenarnya benda dia depends kepada individu tau. Tak kisahlah kau refer mana-mana dapat nasihat orang, tapi bila diri sendiri tak nak berubah, itu sukarlah. Okay, menjawab tak? Menjawab. Terima kasih Doktor untuk soalan pertama. Jadi saya akan teruskan ke soalan yang kedua. Adakah golongan seperti ini mempunyai masalah seperti masalah mental atau gangguan kejiwaan? Dia mental Okay, mostly lah yang saya jumpa nak cakap dia orang ni macam mana? Dia orang normal tau macam kita. Emosi dia orang normal macam kita. Okay, macam kita lah, macam kita ada masalah, contoh kita ada masalah depression, contoh kita gaduh dengan boyfriend kita, tapi dia orang bergaduh dengan boyfriend mereka, lelaki sama dengan kita. Tapi nak cakapnya bila cinta sesama jenis ni, dia lagi cinta dia orang ni nak cakap macam mana cinta dia orang ni bila pengalaman dengan kawan saya ni, dia orang punya cinta dia cinta mati tau, berbeza dengan pasangan lain jenis tau. Dari segi emotion, ada seorang ni dia kata sampai dia ada abang angkat tau. Dia ada abang angkat ni, dia rasa bila abang angkat dia tinggalkan dia rasa sampai nak tahap bunuh diri, cederakan diri. Pada satu tahap dia pernah masa zaman dulu lah sampai nak terjun bangunan kan, sebab dia rasa sebab lelaki tu macam mana bila kenapa dia jadi macam tu kan, emosi dia tak stabil sebab nak cakap hanya lelaki saja yang memahami lelaki dan hanya perempuan saja yang memahami perempuan. Dia kata kalau dengan perempuan ni macam complicated lagi, tapi dengan lelaki hidup dia sempurna. Okay, so macam yang seorang ni dia nak cakap dari segi emotion dia sampai refer ke psychiatry sebab dia tak boleh kawal emosi dia. Padahal dia ni orang kata top student tau, tiap tahun dekan. So dia takut. Lagi satu dia takut disebabkan cinta ni dia punya pointer drop. Dia depends lah. Dan lagi satu dia depend kepada individu. Dan ada lagi seorang ni dia macam biasa je, have fun. Dan pada yang sama yang seorang ni kan dah kahwin tau, ni lain lah. Ini kawan saya lah, dia dah kahwin. Dah kahwin pada masa yang sama dia tetap melakukan hubungan seksual atau emotion lah dengan lelaki lain. Tetapi nak cakap macam ni, Allah nak uji dia semua ada tau. Dari segi kerjaya, dari segi keuangan,
Dan dia kata dia tak ada masalah dari segi emosi sebab pada dia benda tu normal untuk dia enjoy. Okay, dan untuk masalah kesihatan mental ni, kalau you nak tengok statistik, kalau back balik pada statistik kan, kita tengok kecenderungan bunuh diri. Saya ada satu artikel. Saya ada satu artikel, nanti you boleh search lah kot. Artikel saya ada buat pasal saya tak ingat dah lama 2 tahun lepas, pasal kecenderungan kecenderungan lelaki gay bunuh diri ke macam tu lah. Nanti you boleh carilah. Okay. Sebab nak cakap statistik, memang orang kata kajian barat ni mau kepada kajian lepas lah. Kajian barat banyak menyatakan kebanyakan golongan LGBT ni cenderung untuk bunuh diri dari segi kemurungan. Okay. So nak cakapnya terutama kepada golongan transgender lah. Kalau golongan transgender ni dia banyak orang kata dari segi stigma atau diskriminasi masyarakat. Okey, itu antaranya lah. Nak cakap ni memang kalau ikut kajian lepas yang saya buat, memang kebanyakan golongan LGBT ni banyak cenderung lah dari segi isu kemurungan, isu stres, depression. Dia macam nak cakap ni masalah mereka sama je dengan kita yang normal, tapi diorang ni lebih sebab diorang jadi macam tu. Sebab lagi satu isu family tak boleh terima tau. Kalau family tahu kantoi, family buang family akan buang. Lepas tu kalau kawan-kawan kantoi dengan kawan-kawan pun akan beli kan. Sebab tu mereka lebih suka bergaul dengan dalam kalangan mereka sahaja. Sebab stigma masyarakat terhadap golongan ni terlalu, orang kata diskriminasi terhadap golongan ni terlalu tinggi lah. Padahal mereka tak nak apa-apa pun. Maksudnya dari segi emotion, sebab dia sama je dengan kita masalah emosi kan. Dari segi situ lah. Okay, boleh dijawab tadi? Menjawab doktor. Okay. Kalau you nak teguhkan saya punya temu bual ni, you pergi search saya punya artikel. Tak apalah, nanti kalau you tak jumpa dia, kita boleh saya bagi. Okay, thank you doktor. Untuk soalan yang ketiga doktor, selain daripada yang doktor ceritakan, ada tak lagi pengalaman doktor macam bersama dengan orang-orang yang seperti ini? Contohnya macam mana? Contohnya macam menangani golongan gay dan lesbian ni. Okay, maksudnya dari segi kaunseling sesi lah. Betul. Maksudnya dari segi pengalaman. Okey, kalau pengalaman nak cakap sebanyak handle case sebab saya freelance tau. Okey, dan tapi saya pernah handle case dalam 2-3 case, tapi di case lah sebanyak kepada gay. Okey, nak cakap ni kalau kita nak menangani contoh ada satu case ni, dia macam mana klien datang jumpa kita macam dia macam manusia normal tau, isu yang biasa. Dia akan bawa dia akan jumpa kita isu, contoh salah satu case ni isu dia depression tau. Depression, so saya orang kata buat sesi sesi pengenalan, kita akan dengar lah apa benda isu yang nak bawa kan. Tapi bila dah orang kata sesi pertama ni still lagi dia kata sebab dia gaduh dengan boyfriend dia, so tak detect lagi tau kan. Lepas tu masuk sesi kedua, so bila kita buat macam saya meneroka isu yang dibawa, so baru tahu dan sebenarnya dia ada masalah, orang kata masalah dengan pasangan dia. Baru saya tahu pasangan dia ni adalah lelaki sebab dia buat hubungan dengan suami orang. Okay. So bila dia buat hubungan suami orang, dia depression sebab suami dia ni sebab boyfriend dia ni banyak meluangkan masa dengan isteri di pihak sana. So jadinya dia depression lah sebab sampai ganggu dia punya kata life dia, emotion dia. Okay, so saya tanya kan, so macam sampai tahap macam mana you punya depression? Dia kata sampai tahap dia tak nak fikir masalah ni, sampai dia makan ubat tidur berlebihan, sampai masuk hospital, sedih kan. Okay, tapi macam lepas tu saya cakap lah, so sekarang ni apa matlamat awak dalam sesi? Dia kata dia nak orang kata nak healing dia punya stress kan, apa yang perlu dilakukan. So saya cakap lah, so kalau macam saya sendiri akan tanyalah kenapa lelaki boyfriend dia bukan tinggalkan lah, maksud tak memberi kata tidak memberi penumpuan kepada dia. So saya akan fokus kepada untuk hilangkan stres dia. Okay, so banyak kita orang dalam 5 ke 6 sesi kot untuk orang kata bagi dia ketenangan. Okay, so jadinya
nak tak nak orang kata kalau dalam sesi kaunseling ni orang kata kena kaitkan dengan nilai Islam. Tetapi nilai Islam ni akan lahir orang kata nilai agama ni, nilai agama. Nilai agama ni akan disuntik selepas klien sendiri yang cakap. Sebab yang klien saya ni dia pernah cakap, dia kata saya stres lah, macam saya stres lah puan. Maksudnya sebab saya tahu saya dah lama tak solat, saya dah lama tak mengaji bila saya terlibat dalam dunia macam ni kan. Dulu saya solat tapi bila saya dah lama tinggal solat, okay, so saya jadi macam hidup saya ni macam dah tak bermakna. Dulu ingat saya bila ada someone saya hidup saya bermakna. So jadinya bila dia sebut isu itu, so kita akan suntik lah nilai agama dalam itu, dalam sesi tersebut lah. So banyaklah yang kita orang discuss, kita orang banyak buat bagi homework. Semasa homework tu dia kena orang kata perbaiki balik dia punya solat, dia punya orang kata bacaan Al-Fatihah dan mengaji. So adakah sesi seterusnya kita lihat adakah dia orang kata perasaan dia tu kurang ataupun tidak. Dia still lagi rindu dekat lelaki suami orang tersebut, tetapi nak cakapnya 2 minggu dia hilang. Rupanya boyfriend dia datang balik. Tetapi nak cakapnya dari segi isu ni banyaklah itu isu yang dari segi masalah dengan suami, masalah depression. Okay, lepas tu ada satu ni dia masalah dari segi bukan masalah lah sebab dia minta nasihat sama ada dia perlu teruskan perkahwinan ataupun tidak. Banyaklah. Okay, dan pengalaman saya interview semasa saya buat kajian PhD dulu, pengalaman yang menarik masa saya interview kaunselor, ada the few yang isteri rujuk suami kepada kaunselor sebab suami dia kantoi. Bila balik rumah isteri dia off station, nampak lelaki dia dengan buat hubungan dengan lelaki lain. So isteri dia ambil alternatif untuk memperbaiki hubungan suami isteri, jumpa kaunselor untuk mendapat khidmat nasihat. Tetapi lelaki tu datang satu sesi je lah sebab lelaki tu tak nak berubah. Susah lah. Lepas tu yang ada banyak kes jugalah. Kes contohnya pasangan lesbian kan. Pasangan lesbian terpaksa berkahwin. So banyak lah. Kalau nak cakap pasal kes-kes gay lesbian ni, nak cakapnya kalau statistik lah. Orang kata kes-kes gay lesbian adalah kes yang minoriti. Tak ramai klien yang akan jumpa dengan kaunselor. Sepanjang saya interview kaunselor, saya ada interview 20 orang kaunselor, kebanyakan kes yang diorang handle, contoh diorang 10 tahun pengalaman, diorang hanya handle 2-3 kes, 3-4 kes. Bila saya tanya sebab diorang tak ramai pun yang refer. Orang macam ni kalau ada masalah, diorang tak akan refer klien, terutamanya kalau dekat pelajar universiti. Nak cakap ramai dekat ni JKM ataupun LPPKN sebab JKN dan LPPKN ni kan orang kata konsep terbuka kan. Tu banyaklah klien, banyak pun dalam, tak banyak lah, macam nak cakap banyak pun dalam 10 kes. Nak cakap kes-kes ni adalah kes-kes terpencil. Pernah saya interview seorang kaunselor dekat APTS, dia kata memang kalau ada kes pun diorang akan tutup kes sebab diorang tak nak macam kalau ada statistik kalau universiti cakap kenapa ada banyak klien gay lesbian, ada isu pula macam tu lah, sampai tahap macam tu lah nak cakap je. Orang tadi ada segi sikap tapi pada kaunselor sendiri tak kisahlah. Orang kata kaunselor mengamalkan dari segi konsep keterbukaan untuk menerima menerima klien tanpa ada perasaan unsur bias ataupun prejudis. So macam itulah. Okay, boleh tak menjawab? Menjawab doktor. Terima kasih sebab kongsi pengalaman doktor dalam dalam menangani golongan gay dan lesbian ini. Seterusnya doktor, saya ingin menjemput kawan saya Khadijah Hakimah untuk meneruskan sesi temu bual ini bersama doktor. Boleh? Okey, boleh. Okey. Okay, Assalamualaikum doktor. Okay, untuk yang saya straight to the point lah. Untuk soalan nombor 4 ni, kita tahu kan kebanyakan gay dengan lesbian ni, dia orang kahwin secara sah. Tapi alasan dia orang kahwin ni untuk macam apalah, untuk nak menyembunyikan sifat mereka ni. Untuk melakukan, tapi dia orang macam dah kahwin, dah ada anak semua-semua tu, tapi still lagi buat hubungan terlarang dengan dengan adalah pasangan dia orang tu. Tapi bukannya pasangan yang dia orang kahwin yang sah tu, tapi dengan orang lain. Tapi dia orang buat ni di luar pengetahuan pasangan yang sah dia orang ni. Jadi pendapat doktor lah, apa yang pasangan ni boleh buat untuk
kalau sekiranya mereka dapat tahu yang pasangan dia ni still terlibat dengan hubungan yang macam tu lah. Okey. Tu apa pendapat doktor? Apa Kalau yang ini pendapat peribadi pendapat pendapat pribadi? peribadi. Pertamanya, satunya kalau kita lihat dekat Malaysia ni kan, kalau ada kes pasal, kan ada banyak kalau keluar dekat Facebook ke mana kan, pasangan pasangan suami gay. Orang kata dah berapa hari, berapa tahun tak bersentuh, rupanya lelaki dia ada hubungan dengan lelaki lain. Pertamanya, kita lihat dalam kalangan kawan saya sendirilah. Sebab kebanyakan mesti kawan-kawan saya ni ada seorang ataupun dua orang yang ada suami gay, lepas tu ada dua tiga orang pun kahwin tetapi buat hubungan dengan lelaki lain. So banyaklah. Tapi yang saya nak cerita ni yang pertama ni lah, yang kata wife dia tak ramai tau. Tak ramai perempuan boleh terima untuk berkahwin dengan lelaki walaupun dah tahu status lelaki tu gay. Okey? Tetapi orang kata bila musim orang kata sekali berkahwin setahun 2 tahun berkahwin okey, tetapi bila lelaki dia berjumpa dengan pasangan dengan kawan-kawan dia, benda tu back balik pada normal, kantoi. So tapi nak tak nak, orang kata yang side yang pertama ni dia terpaksa minta cerai lah sebab perempuan ni telah memberi peluang dan ruang untuk menerima seadanya lelaki ini, tetapi lelaki ini tidak menghargai peluang yang diberikan. Okey, itu yang pertama. Okey, minta cerai lah. Yang kedua, kalau saya sebagai isteri, sebab saya dah ada daripada sebab saya ada pengalaman dah ada pengalaman. Okey, saya ada pengalaman orang kata hampir nak kahwin lah kot. Hampir nak kahwin dengan lelaki gay. Okey, contohlah lelaki gay. Okey, saya hampir nak kahwin dengan lelaki gay. Saya dah tahu dia ada saya dah tahu dia ni ada dah tahu dia terlibat dalam dunia gay ni dalam 5 ataupun 6 tahun, dan pada masa sama dia ada HIV. Saya temankan dia pergi orang kata temankan dia untuk dapat ujian HIV sebab pasangan lelaki dia tu ada HIV positif. Okay, so jadinya saya boleh accept dia. So kita tahu bila HIV ni kalau kita buat hubungan seks dia, kita kena pandai lah orang kata. So sampai orang cakap dengan saya, kau boleh ke nak kahwin dengan orang ada HIV? Okey, itu orang kata sebab orang marah saya sampai saya lalu terbuka. Okey, itu saya lah. Okey, orang kata yang perempuan yang kedua. Okey, sebab tetapi orang kata tapi lelaki tu orang kata tetap sebab dia gay tegar gay tegar ni susah sikit lah cakap. Okey, berbeza dengan gay yang kurang orang kata into pada seks kan, sebab dia banyak experience segi naluri. Kau tak faham naluri aku. Kau tak faham. Ni orang kata ujian untuk aku. Okey, macam tu lah. Okey, tetapi kalau untuk lain di luar sana, pertamanya orang kata kita boleh bagi peluang kepada lelaki tersebut. Kalau kita betul-betul sayang dekat lelaki, kat suami kita bagi ruang dan peluang. Okey, sebab saya ada dengar satu ceramah tau. Alamak, saya pernah dengar. Okey, dia tahu lelaki dia ni sebelum kahwin, lepas kahwin kot. Kantoi pernah melakukan hubungan seksual sebab dia tahu tu macam dia pelik lah, kenapa bila buat hubungan seksual dengan isteri macam alat kelamin dia tak naik. Okey, dia macam pelik. Kenapa? Adakah sampai suami isteri dia ingat lelaki dia mati pucuk tau. Lepas tu akhir sekali lelaki dia explain kenapa. Sebab dia selalu buat dengan lelaki. So jadinya, tetapi perempuan ni bagusnya daripada cerita tu, perempuan ni bagusnya dia refer ke pakar sakit tuan untuk mendapatkan khidmat nasihat. So akhirnya dia ada buat fisioterapi tau. Orang tak tahu benda ni, buat fisioterapi bagaimana sampai bagaimana orang kata untuk biasalah kan untuk pasangan alat kelamin semua kan. So akhirnya lelaki tu orang kata bolehlah boleh buat hubungan seksual biasa, tetapi tidak boleh terlalu kerap. Okey, sebenarnya tidak boleh terlalu kerap sebab orang kata hubungan ini tak boleh kerap sebab maybe orang kata dari segi terapi itulah kot. Itu yang tadi lah. Yang ketiganya macam saya cakap tadi kan, saya pernah interview someone, counselor, kalau macam
kalau macam isteri dapat tahu suami dia ada hubungan sulit dengan lelaki lain. So bawa lelaki dia untuk berbincang, orang kata buat family counselling lah. Family counselling, orang kata buat counselling kenapa perkara ini berlaku, untuk orang kata perempuan nak selamatkan rumah tangga lah. Kalau orang kata kalau dah tak ada, orang kata dah tak ada apa orang cakap, dah tak boleh selamatkan, itu pertama syarah. Yang kedua, perlu bersabarlah. Orang kata ambil masa dalam setahun ataupun 2 tahun. Okey. Itu kalau macam saya sendiri, saya bersifat terbuka. Saya akan memberi peluang kepada lelaki tersebut. Okey, macam itulah. Untuk kalau, tapi kebanyakan perempuan tak boleh terima lah benda-benda macam ni. Kan, siapa nak? Betul. Betul tak? Betul tak? Betul. Tak semua perempuan macam tu. Tapi tengok atas apa panggil keinginan seorang lelaki tu lah kan, dia nak berubah ke tak. Ya, dia benda ni semua kepada faktor peribadi sendiri. Sebab saya ada, nak cakap ni saya dengan someone ni kan, kita dalam rapat saya lah. Memang kita orang best friend, 10 tahun kawan dengan dia. Saya selalu monitor dia lah, tanya dia sekarang ni lah. Dia kata, kau tak faham, word dia daripada dulu tau. Dia kata, kau tak faham memori aku ni. Aku macam tak tahulah, bila dengan perempuan aku tak boleh go, dengan lelaki je aku boleh go. Lepas aku cakap kenapa kan? Lepas dia kata, kau tak faham, kau tak ada kat tempat aku. Dia kata dia kata macam ni, kau bayangkan sedangkan kawan aku, dia kata, kawan aku tu ustaz tau. Ustaz tapi dia Allah uji dia dengan naluri, bagi naluri perasaan dekat lelaki. Sampai dia kata kawan dia ni tak boleh tengok lelaki langsung. Sampai dia terpaksa, orang kata, sampai kawan dia ni, yang ustaz ni, umpamanya berjihad melawan hawa nafsu. Orang kata selalu kalau lelaki akan kalau nampak perempuan kan dia tunduk kan, orang kata jaga pandangan. Ni dia dengan lelaki pun dia jaga pandangan. Okay, nak cakap ni lah, orang kata dari segi Allah uji, dia kata dia nak cakap lah Allah uji perasaan dia. Dia kata aku nak kahwin tetapi aku takut nanti isteri aku mempertikaikan, isteri aku tak puas banyak lah. Sebab dia banyak more kepada, kadang saya tanya, ke sebab seksual semata-mata? Dia kata tidak. Itu dia kata lah. Tak lah kan. Dia berbeza dengan lesbian. Lesbian ni, kalau dia ada lelaki yang sayang dia, monitor dia, insyaAllah boleh berubah. Kalau gay ni susah. Gay susah. Lagi gay kalau dah tegar, dah selalu berhubungan seksual, memang susah. Sebab ada satu, saya pernah interview seorang pakar kaunseling, namanya Hushin Salih. Hushin Salih ni pun cerita benda yang sama. Kalau lesbian ni senang sikit kita nak ni. Kalau gay ni susah. Macam tu. Biasalah perempuan kan, kalau ada orang sayang, dia beza. Okay. Itu yang antaranya lah. Okay, untuk soalan yang terakhir lah, apa panggil, apakah adakah golongan ni dia terjadi disebabkan ibu bapa yang tidak ambil berat tentang pemakaian mereka daripada kecil. Kan adakah biasanya kan budak-budak ada yang dia kecil, yang perempuan pakai macam lelaki sikit, ganas-ganas sikit. Yang lelaki pula macam ada yang berminat nak ambil makeup, pakai baju perempuan, semua-semua tu. Jadi apa panggil ni, situasi ni boleh berlaku ke? Macam apa panggil disebabkan ibu bapa dah ambil berat ni. Jadi apa panggil menyebab tu. Yang sebenarnya jadi lagi dari segi didikan ibu bapa lah. Okey. Nak cakap kalau faktor diorang jadi macam ni, pertamanya berdasarkan research yang saya lakukan sebelum ni, kebanyakan faktor-faktor pertama ni kita lihat didikan family. Contoh didikan family, ada family nak anak perempuan tetapi dipakaikan pakaian lelaki. Contoh ibu bapa nak anak perempuan, dapat anak lelaki dipakaikan pakaian lelaki. Contoh kita tengok cerita Sutun dengar cerita Sutun. Okey. Cerita Sutun, anak dia tak avoid anak dia awal-awal berpakaian seperti pakaian warna pink. Kadang-kadang benda tu mainkan peranan juga tau. Dan lagi satu paling penting adalah peranan bapa tu sendiri. Ibu ni kita tahu, ibu ni memang akan jalankan peranan dia. Tapi bapa ni banyak terlepas pandang. Dia banyak melepaskan tanggungjawab kepada isteri. Ini berdasarkan research yang saya jalankan lah. Orang kata sebab saya pun baru
dia launching my ebook, saya buat pasal peranan ibu bapa menangani anak LGBT kan. So jadinya banyaklah dari segi orang kata bila kita buat ebook tu saya banyak refer lah, saya banyak refer kajian lepas pun. So banyak yang mention cakap peranan bapa tu paling penting lah. So macam nak cakap klien saya ni salah seorangnya dia pun cakap bapa dia tidak masa kecil, dia ingat pada usia 5 tahun bapa dia tidak menjalankan selalu marah dia. Lepas tu bila dia cakap dia pernah kena raba dengan abang dia pun bapa dia tak percaya, dia kena pukul kan. So nak cakapnya dia bukan setakat dari segi pakaian saja, bukan tau. Kalau dari segi pakaian lah setakat pakai baju warna pink, kalau kita didik dia jadi elok-elok jadi lelaki, benda tu tak jadi juga. Tapi kadang-kadang dia orang akan bagi alasan macam saya tak dapat kasih sayang seorang bapa. Dan tapi benda paling penting kalau you baca research kan, dan berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan diorang jadi monster seksual lah. You bayangkan ada satu klien ni, saya interview ni, you bayangkan 5 tahun dia diliwat oleh bapa sendiri bapa dia surut je. Tetapi dia buat oral sex, anal sex, benda tu dah pelik lah. So bila dia dah besar, benda dah dididik daripada kecil, dia dah tersedap, dah besar, habis lah. So nak cakapnya dari segi banyak lah dari segi faktor didikan keluarga, dan juga bila dah besar, bila jumpa kawan universiti, dari segi persekitaran pula mempengaruhi. Sebab sebenarnya benda ni banyak dipengaruhi dari segi persekitaran tau, didikan, persekitaran. Kalau jumpa kawan yang salah, memang susah lah nak cakapnya, memang susah. Dan lagi mereka join theater, dah geng-geng lembut. So pernah tau asal dia lelaki masuk universiti asal lelaki, tiba-tiba dah depressed pula. Kita tak tahu dia cakap macam mana. Dulu masuk mak bapak dia hantar dia sebagai lelaki, tapi keluar universiti dah buat PhD dah sekarang, tapi dah ada press kan. Lepas saya tanya dia, dah tukar bawah ke? Dah macam perempuan dah, dia kata. Okay, so benda tu nak cakap kita tidak boleh menyalahkan ada segi 100% kepada didikan keluarga. Tetapi orang kata dari segi semua benda mainkan peranan. Orang kata didikan keluarga, lepas tu persekitaran, dan lagi satu dan paling penting kalau keluarga ni peranan bapa lah. Peranan bapa paling penting. Dan lagi satu orang kata perkembangan kanak-kanak lah, sebab kita kena as a parents kan, kita pun bakal parents kan. You all sebagai parents, as a parents kita kena monitor perkembangan kanak-kanak. Dan sebab tu dari isu kan pernah viral kat Facebook, orang komen kita jangan kiss mulut anak. Memang betul pun, sebab dari sentuhan tu budak akan rasa tau, daripada kecil dia dah akan rasa tau sentuhan kan. Sebab tu benda paling penting, mulut kita jangan kiss, baby pun jangan elakkan benda-benda macam tu. Okay, sebab tu lagi satu family pun kena monitor anak dari segi orang kata kena menerapkan anak berkaitan dengan pendidikan sexuality. Kita kena didik anak kita. Kita kena didik anak kita, cakap dengan dia ni contoh benda alat kelamin ni tak ada siapa boleh sentuh, parents sendiri tak boleh sentuh, ibu bapa pun tak boleh sentuh, kena cakap dengan dia. So benda ni kita kena ajar. Orang kata benda ni lucah, padahal benda ni paling penting. Sebab tu bila orang nak ajar pendidikan seksualiti dekat sekolah, semua avoid. Orang kata sebab benda ni tabu, sebab tak nak family kena ajar dari segi pendidikan seksualiti kan. Benda tu paling penting lah, supaya anak kita ni tak ada jadi masa penderaan seksual. Orang kata bila pakcik sendiri, abang sendiri yang buat, macam tu lah. Okay? Tapi yang cakap orang kata banyak bukan cakap dari segi pakaian pun kadang tak main peranan juga. So banyak lah, orang kata banyak perkara-perkara ini yang berlaku. Kita kena check balik kawan kita jadi kenapa. Kita tak boleh salahkan dia. Tentang dia pernah jadi bangsa liwat kan. Tapi kalau yang ada yang saya kenal kawan dia dulu sebenarnya kawan saya sendiri lah, dia cakap kau ni pada tiba tetek dia cakap macam tu. Dia kata nak cuba-cuba tapi dia kata dah terpisah jauh, susah nak back balik. Betul. Dia tahu tak yang kawan saya ni seorang bapak dia dulu ada hantar sekolah agama tau. Sedih lah cakap, kau ni masih sedih lah cakap kan. Tapi kan nak cakap dia paling bagus yang dia ni jaga solat tak pernah tinggal. Kau nak cakap ni kalau kita nak judge orang macam ni tak boleh tau.
Sebab yang Betul. kawan tadi, dia memang betul jaga solat. Dia kata, aku hubungan Tuhan aku jaga, tapi bila jaga macam tu lah kan. Tu banyak lah. So banyak benda lah. So macam bila saya banyak dalam research ni kan, research dengan kawan saya, so saya lebih bersikap terbuka lah. Sampai ada orang cakap kan, saya pernah lah, pernah jadi isu lah benda ni. Dia kata, you buat benda ni, you nak menghalalkan benda yang haram ke kan? Lepas tu saya cakap, no, saya as a counselor, saya nak mencari satu jalan penyelesaian untuk membantu mereka. At Betul. least kita tidak dapat ubah seorang, tak dapat ubah semua, at least seorang jadilah. Macam Betul, kawan betul. saya tu, salah seorang lah jadi. Akhirnya kahwin anak satu dah. Dia baru merasa kenikmatan untuk berkahwin. Walaupun dia ada 20% lah, dia takkan boleh lengkang mata dia tengok lelaki. Macam tu lah. Okay? Banyak sebenarnya faktor-faktor kan. Bukan dari segi beberapa Betul. saja. Tapi paling penting kasih sayang lah. Kasih sayang tu paling penting. You as a parents nanti kan, you kenalah bagi perhatian kepada anak-anak. Supaya anak-anak ni tidak banyak meluangkan masa, meluangkan masalah dengan kawan-kawan. Itu je lah. Betul. Betul. Lebih zaman sekarang macam-macam Ya. dia jadi. Sekarang you tengok dekat TikTok terlambak. Betul. Sebab saya baru terlibat dengan TikTok kan. Macam student saya sendiri dia cakap, Mina pergilah tengok TikTok banyak. Okay, so ya Allah. Faham tak ada dekat TikTok lah. Orang kata budak sekarang dah boleh expose diri dia lesbian, pengkit lah beramai kan. Okay, kat situ lah. Perlu tak tahulah macam mana nak control kan. Betul. Okay, jawab tak semua? Jawab. Terima kasih doktor. Okay. Okay, terima kasih doktor untuk kesediaan meluangkan masa bersama kami dalam sesi temu bual ni. Jadi itu saja kot. InsyaAllah. Okay. Alright. Ni semua orang ni lah. Ahli group lah masing-masing. Memang ahli kumpulan. Okay. So kalau ada persoalan kan, kalau you tak translate, kalau you tak jelas, nanti you tanya je. Nanti tu boleh WhatsApp. Okay. Okay. Thank you juga sudi interview saya. Sama-sama. Thank you Terima kasih. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Salam. Okay. Cik gelap lah. Mujur sempat weh.